Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, para penonton di rumah? Alhamdulillah, ini merupakan episod yang kelima, Ramadan yang kelima, maka kita akan membicarakan sahabat yang kelima. Siri ni ialah siri yang santai, siri yang saya kira sebenarnya tuan-tuan, saya ada jemputan daripada satu surau yang lepas yang saya ceritakan tentang sahabat. Kata ustaz, lepas kita sambung siri sahabat yang 2019 dulu. Tetapi saya ada kekangan sebab saya bekerja di sekolah. Apatah lagi sekarang ni musim-musim Covid, SOP yang sangat ketat yang diguna pakai di sekolah. Kita kena bertugas waktu pagi, waktu pelajar sampai nak bergerak ke tandas pun kita kena perhatikan SOP mereka. Sampai waktu balik sekalipun kena tunggu sampai habis dulu. Kemudian apatah lagi sekolah yang saya berkhidmat itu sekolah asrama. Maka ada kekangan masa dan saya fikir saya tak mampu untuk melanjutkan siri sahabat di surau tersebut. Tapi bila saya memikirkan siri tersebut, banyak sambutan. Pada ketika awalnya saya merasakan tak apalah, tak ada rezeki kan, macam mana. Kemudian saya berbual dengan Ustaz Anah, Unais Media Work. Dia kata tak apalah, kita shoot lah siri apa cerita yang Ustaz tahu, kita cerita. Masa tu saya terfikir, apa kata saya cerita pasal wanita. Maka dalam saya tahu dalam kepala ni ada dalam 10 orang wanita yang saya tahu. Maka saya ceritalah dalam siri Seri Kandi Unais Media Work yang tuan-tuan duk tonton hari Khamis dan Jumaat itu pukul 5 suku, 15 petang. Lepas tu saya duk sorang-sorang, saya fikir saya rasa serba salah pula. Orang duk teringin nak dengar cerita sahabat, dan mungkin Tuhan kurniakan kepada saya sedikit kelebihan kudrat untuk baca buku sebelum ni. Adalah 1, 2, 3 sahabat yang saya tahu. Bukan berarti saya pandai, tapi adalah yang saya tahu sikit-sikit. Jadi dalam nak mengisi masa, ada sahabat-sahabat yang balik kerja naik kereta dengar YouTube, ataupun ada sahabat-sahabat yang sebelum tidur dengar YouTube. Kita dulu kami duk dengar kisah-kisah sahabat Ustaz sebelum tidur, sebelum buka puasa. Tahun ni takkan tak ada kan. Saya rasa serba salah. Saya fikir saya tak ada masa kan, macam mana saya nak buat kan. Dan ialah bila kata saya tak join surau itu lah, rezeki tu pun tak ada lah kan. Tapi tak apa, itu nombor 2 lah. Yang penting saya fikir rezeki untuk dapat ilmu kepada para sahabat yang menonton ni lagi lebih penting. Jadi tak apalah, saya fikir tak apalah, saya record sendirilah dekat YouTube kan, saya fikir. Jadi saya cuba gali tengok sahabat-sahabat apa lagi yang saya belum cerita. Adalah beberapa orang sahabat yang sudah kumpul dapat dalam 30 orang, 20 orang macam tu. Apalah, nanti saya tengoklah apa yang saya dapat, nanti saya cerita. Sebab tu siri ni lebih santai, lebih kalau tuan-tuan kaji balik sebelum-sebelum ni, ada yang episod yang sahabat yang panjang saya cerita, ada yang pendek. Sebab dia sekadar tujuannya adalah untuk nak cerita, dapat gambaran, isi masa, dapat ilmu bermanfaat dan dapat kenal sahabat. Itu tujuan saya. Saya juga ada membaca komen-komen yang mengatakan loh, cerita tak menarik pun. Ialah cerita, tapi yang pentingnya adalah info dan data tu. Kurang-kurang kita dapat tahu, okey, seorang lagi sahabat. Itu yang lebih penting bagi saya lah, saya kira. Jadi itulah yang akan kita bincangkan. Jadi sepanjang siri ni nanti akan ada sahabat yang saya tahu lebih cerita dia, saya cerita panjang. Ada sahabat yang saya rasa saya tak tahu sangat, dan saya sumber pun saya terbatas, saya tak berani nak rekod pasal ini berkaitan dengan sahabat kan. Itu cerita dia. Jadi seperti biasa kita akan buat setiap hari Ramadan. Saya cuba teman petang tuan-tuan balik kerja ataupun nak menunggu buka puasa, ataupun ibu-ibu yang sedang menyiapkan juadah makanan, sambil-sambil kita kenal siapakah sahabat-sahabat Nabi ini, insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Boleh, alhamdulillah. Tuan-tuan doakan saya lah, no? Jadi saya record awal, tapi recording saya ni akan masuk sampai dalam bulan Ramadan jugalah. Okey, tak adalah awal sangat, tapi saya tak boleh beritahu lah bila. Tapi tak adalah awal sangat dan tak adalah sampai setiap hari kita rekod, tidak, sebab kekangan masa itu. Baik, jadi saya nak cerita bermula lah sahabat yang saya nak cerita kali ni, yang saya telah bagi
apa nama ni, orang panggil apa, dia punya info sebelum ni, iaitu sahabat who can converse in English, sahabat yang boleh cakap bahasa orang putih, speaking. Itu sebagai tarikan je lah. Sebenarnya macam ni, sahabat yang akan kita bincang kepada hari ni ialah nama dia Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan ini, dia ialah satu orang lelaki anak kepada tok penghulu satu kawasan dekat wilayah di Mosul. Ada yang mengatakan dekat kawasan Iraq, ada yang mengatakan dekat kawasan lebih kurang wilayah Sungai Euphrates di Iraq lah. Okay. Anak orang kaya-kaya. Namun apa nama ni, satu ketika kampung dia ataupun negeri dia itu diserang oleh tentera Rom. Kemudian dia ditawan dan jadi hamba, dan dia dibawa ke satu negeri demi satu negeri demi satu negeri di dalam pengembaraan dia sebagai kanak-kanak dan remaja. Tetapi negeri-negeri yang dia dibawa itu adalah negeri-negeri Rom. Yang menyebabkan saya menyebutkan dalam saya punya pengenalan episod sebelum ni, saya mengatakan dia pandai cakap Inggeris sebab disebut dalam riwayat dia boleh bercakap dengan bahasa bangsa Rom. Tak disebut dengan bahasa Rom sebab Rom dalam era itu juga termasuk dekat Syam, orang Arab, tetapi dalam empayar Rom, yang mana mereka bercakap bahasa Inggeris. Tetapi bila yang mana mereka bercakap bahasa Arab. Tetapi bila disebutkan bercakap dalam bahasa bangsa Rom, merujuk kepada bangsa Rom asal di Eropah yang membuka tanah-tanah jajahan mereka sampai ke Arab. Adakah bahasa bangsa Rom itu merujuk kepada bahasa Inggeris? Itu satu persoalan yang menarik, harus kita kaji. Jika benar, bermaksud sahabat ini, Suhaib bin Sinan ini memang boleh speaking English. Kalau tak benar, bermaksud bahasa Rom itu bermaksud ialah pelat bahasa Arab versi orang-orang Syam yang ditawan, yang wilayah Rom. Macam tu. Kita berlapang dada dalam apa jua maklumat yang kita terima. Suhaib bin Sinan, satu orang anak muda yang akhirnya perjalanan dia sebagai hamba itu daripada satu negeri Rom ke satu negeri Rom ke satu negeri Rom, akhirnya penamatnya adalah di Mekah. Semasa dia membesar di Mekah sebagai kanak-kanak dan remaja, dia bercakap pelat. Dan dia tak ramai sahabat sebab bahasa dia macam bahasa asing. Tapi lama-kelamaan dia bercakap Arab, tetapi Arabnya itu adalah Arab pelat. Macam orang putih cakap Arab lah kot. Antara sahabat baik dia ialah Ammar bin Yasir, anak kepada Sumayyah kan, Sumayyah Ummu Ammar bin Yasir. Ammar cerita, aku mula-mula start rapat dengan Suhaib ni masa kami di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. So di situ memberi petanda bahawa Suhaib bin Sinan ini awal, sebab dia zaman Nabi dekat rumah Arqam ni dia dah ada dah. Kami berkenalan di situ. Dia kata first time aku jumpa dia, tengok budak ni, budak luar, orang luar, bukan orang Mekah, duduk tunggu kelewat, orang utara kata, di depan kawasan rumah Arqam ni. Maka Ammar takut dia nak apa-apakan Nabi. Maka Ammar tanya dia, Nabi mana? Maka dia balas balik, where are you going? Dia balas balik, tu Nabi mana? Maka kata Ammar, aku nak pergi jumpa Nabi. Maka kata Suhaib bin Sinan ni, ya sebenarnya aku pun nak pergi jumpa Nabi, nak dengar apa cerita dia. Maka mereka masuk bersama-sama dan mereka dengarlah kata-kata Nabi. Kata Ammar bin Yasir, kami duduk daripada pagi sampai petang dengar Nabi duk cerita, dan kami membai'ah masuk Islam. Dan sejak daripada itulah, ketika mana tangan kanannya bertemu tangan kanan Nabi, iaitu dia berbai'ah dengan Nabi, maka dia tidak pernah meninggalkan Nabi. Kata Suhaib bin Sinan, tak ada perang pun yang Nabi pergi aku tak ada, tak ada perjalanan pun yang Nabi pergi yang aku tak ada, tak ada perjanjian pun yang Nabi tanda-tangani yang aku tak ada, tak ada bai'ah yang Nabi turuti pun yang aku tak ada. Maknanya dia sentiasa melazimi Nabi. Suhaib bin Sinan, satu orang tokoh yang, kita ingat tak peristiwa Nabi hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar, yang Nabi berlindung di Gua Thur tu. Malam itu, yang malam Nabi nak keluar hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar tu, sebenarnya Suhaib bin Sinan nak ikut Nabi, Abu Bakar dan seorang lagi Suhaib bin Sinan. Dia nak ikut pasal dia rasa dia nak follow dengan Nabi. Kan dia kata, aku tak mau tinggalkan Nabi, aku akan sentiasa berada di kiri dan kanan Nabi. Tetapi takdir Allah, masa Suhaib bin Sinan nak keluar dari rumah dia, tak menuju ke rumah Nabi, nak ikut sekali bergerak 3 orang, di rumah dia ni orang Quraisy dah dapat info dah yang Suhaib bin Sinan ni nak keluar. Jadi dia pergi kepung rumah dia juga, dan dia terlepas, dia tak terlepas. Nabi
terlepas dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi dia miss rombongan lah. Dia tak ada nak follow rapat dengan Nabi. Orang-orang Quraisy main kepung dia, dan disebut dalam riwayat dia berhujah dengan orang Quraisy. Dia pandai cakap. Dia talented person. Dia orang yang dikurniakan kepandaian untuk bercakap. Dia fight lah, berdebat, lawan teka-teki apa semua, sampai depa tu jadi Khalid. Disebut dalam riwayat sampai depa tu jadi Khalid. Saya tak tahu apa yang dia buat sampai depa tu Khalid. Mungkin dia cerita ke, mungkin dia pergi teka-teki ke, mungkin berbalas pantun, saya tak tahu. Tapi sampai depa Khalid, sedang depa duduk Khalid tu, dia naik kuda dia dan dia kejar Nabi. Dia nak pergi follow dengan Nabi. Orang Quraisy sedang, alamak, budak ni dah pergi dah. Budak luar. Ingat lah, Suhaib misalnya budak luar, bukan budak Mekah. So depa memang nak tapau dia lah, sebab dia bukan ada kafilah, dia bukan ada bani yang nak sokong dia, keluarga dia kan. Dia hamba orang luar sebatang kara. Depa kejar dia. Depa kejar dia di tengah jalan. Dia kali depa tu ada. Lah kali dia berhenti dia punya kuda, dia kali kepada orang Quraisy yang belakang kejar tadi, dia kata apa? Hampa pun tahu yang aku ni memang pandai panah dan aku ni pandai lawan. Sebab aku dah pergi seluruh negeri Rom dah, aku hidup macam negeri dah. Aku bukan orang yang duduk di bawah tembung. Anak panah belakang aku ni ada 4. 4 tu saya agak lah. Tapi nak beritahu tak banyak, disebut dalam riwayat tak banyak. Satu pun takkan miss kalau aku tuju kat kamu. Semua akan kena. Kalau habis nak panah aku ni, pedang aku masih ada. Dan kamu sendiri tahu yang aku mampu tewaskan kamu semua. Dia kata. Dia pun tersenyum. Sekarang ni pilih. Nak terus kejar aku dan aku akan bunuh kamu semua, ataupun aku akan tawarkan satu benda yang lain, yang mana kamu jangan kejar aku dah. Dia bertanya, apa tawaran tu? Dia kata, aku akan bawa kamu sebentar, jom saya ikut aku, pergi di satu kawasan lembah, aku simpan harta benda aku kat situ. Emas, perak, aku semua ada kat situ. Yang aku kumpul sejak jadi hamba, mai ke Mekah ni, aku bekerja, bukanlah hamba, aku pekerja lah kan. Harta benda aku ni, aku simpan ada di situ. Ambil semua. Jangan ikut aku ya. Aku nak pergi kat Nabi. Maka para orang Quraisy berkata, okey, jom. Macam tertarik dengan benda tu. So dia pergi. Apa yang menariknya, orang-orang Mekah, Quraisy, Jahiliyah ataupun kufar, musyrikin ni, dia percaya cakap Suhaib. Maknanya depa tahu mungkin Suhaib tipu depa, tapi dia percaya maknanya Suhaib ni benar. Tak ada rekod menipu. Dia ikut. Suhaib membawa lah pergi di satu kawasan bank. Bukanlah bank lah, maksud bagi bahasa ringkas macam bank lah kan, bahasa mudah dia. Maka dia kata, sebut niat insung mata kaji semarengi sing. Bila terbuka gua tu, ambil lah harta tu semua. Lepas tu nak tutupnya macam mana? Tutup je, bacalah. Rampung ising semarti lem. Dia kata. Yang tu saya reka je lah. Serta palsu. Yang betul dia, sama Suhaib bin Sinan kata, di sini harta benda aku. Tengok, dia tengok, oh banyak mama semua. Okey, ambil semua, aku tak mau satu pun. Jangan kejar aku ya. Kejar aku juga aku bunuh. Okey, dia berkata okey. Maka dia pun bergerak kejar Nabi, dan dia pun dapat harta dia balik ke Mekah. Harta yang dikumpulkan. Tapi saya menarik satu ayat orang Quraisy Mekah ni kata kat dia, macam mana hang boleh ada harta sebanyak ni? Kami ni mak bapak tok wan kami orang Mekah kerja berapa lama kat sini tak boleh himpun harta banyak ni. Hang mai daripada negeri orang putih boleh simpan duit banyak ni. Itu pengajaran yang besar juga untuk kita. Kadang-kadang kaum-kaum pendatang yang berkelana ni, mereka lebih ada vision, mereka lebih ada jati diri, mereka lebih ada kekuatan, strength untuk merubah hidup mereka. Kita dapat lihat orang-orang Cina yang datang ke tanah Melayu. Kita dapat melihat orang-orang Jepun. Kita dapat melihat orang Melayu sendiri yang pergi ke negeri orang putih. Bagaimana mereka punya strength, mereka membuat bisnes dan sebagainya, yang akhirnya menjadi kaya-kaya. Tak silap saya, ini disebutkan oleh siapa? Dr. Burhanuddin Hilmi, yang mengatakan perhatikan kepada orang Jepun dan perhatikan kepada orang Cina yang datang ke tanah Melayu selai sepinggang, yang akhirnya menjadi tokoh-tokoh besar. Suhaib bin Sinan juga tak terkecuali. Baik, saya sambung. Suhaib bin Sinan pun kejar Nabi. Kejap sampailah dia dapat follow rapat Nabi, sejurus Nabi sampai dekat Masjid Quba. Suhaib bin Sinan. Maka bila Nabi tengok saja dia ada, terus Nabi gembira. Nabi kata, beruntunglah kamu ya Abu Yahya. Beruntung. Nabi sebut je. Nabi seronok dia sampai. Nabi khawatir dia tak ada sampai. Nabi khawatir dia kena bunuh. Nabi seronok.
Dan direkodkan dalam riwayat masa Nabi sebut macam tu, buka je lah sebab menuzul, masa Nabi sebut macam tu lah turun ayat Quran. Turun ayat Quran apa nama ni yang menyebutkan tentang, ada dalam kalangan orang beriman itu yang apa nama ni, surah Baqarah tak silap saya, ayat 207. Kata Allah, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada yang sedia menebus dirinya, may yashri nafsahu ibtigha'illah, dia tebus diri dia, bermaksud dia buang semua harta dia, ambil lah, yang penting aku selamat, akidah aku selamat. Ayat itu memuji Suhaib bin Sinan. Tuan, dia bagi semua harta dia, ambil semua, yang penting aku nak jaga akidah aku. Oh, hebat. Turun ayat Quran. Suhaib bin Sinan hidup dengan Nabi dan dia orang yang mesra. Dia dan Nabi selesa bergurau dengan dia. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab-kitab tentang senda gurau Rasulullah. Satu ketika Suhaib bin Sinan ni mata sebelah dia bengkak. Tak tahulah sakit apa kan. Duk makan kurma lah. Nabi kata, "Hai Suhaib, hang mata bengkak sebelah makan kurma." Tak tahulah apa maksud kan, mungkin tak elok makan ke apa kan. Tapi dia jawab kat Nabi, "Apa masalah? Saya makan dengan mata sebelah lagi." Dia jawab macam tu kat Nabi kan. Dia bergurau dengan Nabi lah. Kan, maknanya Nabi boleh bergurau dan dia juga berserah dengan Nabi. Itu Suhaib bin Sinan, dan dia sangat suka bersedekah. Bila sampai dekat Madinah, semua harta dia dah bagi lah kan kat orang Quraisy tu kan. Kat Madinah kan Nabi sebut beruntunglah kamu tu kan. Dia membuat perniagaan dan dia untung. Tetapi masalah dia ni suka sedekah. Bukan suka, terlalu suka. Sampai Sayyidina Umar pernah satu ketika panggil dia, kata, "Wahai Suhaib, aku tahu kamu suka bersedekah, tapi melampaui batas sangat kot, sampai tak tinggal apa kat kamu." Ya. Tapi dia adalah jawapan kat Sayyidina Umar, sentiasa ada jawapan dia pada Sayyidina Umar. Tak apalah tuan-tuan. Tapi Suhaib bin Sinan ni, apa lagi yang saya boleh kongsi dekat tuan-tuan? Yang menarik dia, Suhaib bin Sinan ni apa yang saya boleh kongsi? Tuan-tuan tahu peristiwa Sayyidina Umar kena tikam? Tuan-tuan tahu kan, cerita pagi subuh Sayyidina Umar jadi imam. Lepas tu ada satu orang hamba Parsi main tikam Sayyidina Umar kan. Kemudian bila Sayyidina Umar jatuh tu, darah duk meleleh lagi, ada sahabat diselamatkan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ada orang nak jadi imam. Lepas tu Sayyidina Umar belum wafat masa tu juga tau. Ada beberapa hari Sayyidina Umar sakit, para sahabat duk main melawat semua kan. Jadi orang tanya Sayyidina Umar, lantiklah siapakah khalifah seterusnya kan, lantiklah Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar tak mau, dia tak bagi. Kalau tak mau, bagilah satu nama. Macam Sayyidina Umar Bakar tu kan ditulis surat wasiat bos Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar, bagilah satu nama. Sayyidina Umar tak ada satu nama, dia ada 6 nama. 6 nama apa pilih lah, apa cari lah macam mana pun. Yang sebut tu lah, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, semua tu lah. Tapi yang menarik dia, dalam tempoh kempen itu, dalam tempoh kempen pilihan raya itu, 6 orang calon ni, Sayyidina Umar duk sakit, Sayyidina Umar duk sakit, tak ada jadi imam. Maka siapa nak jadi imam? Kalau ikut prioriti sahabat ni, mestilah Sayyidina Ali ke, Sayyidina Osman ke kan. Tetapi Sayyidina Umar mengeluarkan satu arahan yang bijak dan juga menunjukkan kehebatan Suhaib ini. Kata Sayyidina Umar, imam untuk orang Islam ialah Suhaib bin Sinan. Maka dialah yang dilantik oleh Sayyidina Umar untuk jadi imam semasa musim tolak kerajaan. Ini satu gambaran kepada kita bahawa kita tidak mengamalkan favoritism. Seperti mana pilihan raya sekarang, bila mana berlaku pilihan raya, kerajaan sebelumnya akan menggunakan jentera-jentera kerajaan macam van penerangan lah, apa semua tu untuk sebagai perkakas politik mereka untuk berkempen. Sedangkan dalam tempoh itu tak ada orang yang boleh menggunakan pakai barang-barang kerajaan sebab kerajaan tak wujud. Pembangkang dan kerajaan tak ada masa tu. Yang ada cuma 2 parti yang bersaing. Jadi tak boleh mewujudkan susunan begitu. Itu yang dibuat oleh oleh Sayyidina Umar. Bila mana dia tak mau lantik Ali ke Osman ke untuk jadi imam, walaupun mereka lebih layak, tetapi kerana dia takut orang Madinah akan kata, oh kalau macam tu Sayyidina Umar pilih dia jadi imam,
dia bagi dia khalifah, kita undi dia lah. Jadi Sayyidina Umar dah faham dah benda tu daripada dulu lagi. Sebab tu dia lantik orang lain jadi imam. Dan orang lain yang dilantik itu adalah orang yang dia faham benar kelayakan dia. Mesra dengan Rasulullah. Orang ketiga selepas Rasulullah dan Abu Bakar dalam penghijrahan itu, antara orang yang awal masuk Islam, orang yang menebus diri dia, memberi segala harta dia, emas dan perak untuk Islam, menjaga akidah dia. Lelaki itu ialah Suhaib bin Sinan. The man who learned from Rome, who may be conversed in English. That man was Suhaib bin Sinan. Itu kisah dia. Esok saya akan cerita tentang seorang sahabat yang saya secara peribadi seorang-seorang saya gelarkan sebagai Raja Pickup Line. Siapa orang tu? Esok kita tengok. Assalamualaikum.